Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Gunung. Jana, kawan-kawan lain macam mana? Tidur je kot. Tak apa, kita cikgu nak rekod dia. Okey. Okey, Okay, Gun. hari ini kita teruskan dengan reka bentuk pemasaran kita. Okey, dua minggu lepas, minggu kita cuti, lepas tu sebelum tu cikgu dah masuk sedikit tentang pemasaran dan juga pengiklanan. Okay, hari ini kita terus sambung. Okay, cikgu nak tunjukkan ada beberapa iklan yang agak menarik. Okay, sekejap, Kita tengok ni iklan ni. Okay, kita tengok iklan ni. Satu iklan Lena, nampak tak dia punya tu? YouTube tu. Nampak. Okey, ni iklan daripada syarikat pengeluar racun apa? Nyamuk. Okey, yang iklannya di Thailand lah. Dia tengok ni. Iklan dia agak lucu sikit. Okey. Cikgu playkan ni. เฮ้ยนี่ยุงนะมีไข้เลือดออกด้วยหัวนั้นเราอะดูท่าเลือดจะเยอะขอดูนะเด็ก ตายด้วยเช่นไรแมลงตาย จะรีบจบไปไหนเฮ้ยยุงไม่ได้มีตัวเดียวยุงในโลกเนี่ยมันมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้าน ออกฤทธิ์นานด้วยหน้าฝนแมลงมันจะเยอะ โรคเยอะด้วย ใช้เช่นไร ฉีดอะไร สเปรย์ปรับอากาศ สงสัยจะหล่นไว้ ตายหมด กวาดลูก ปวก เอาฉีดดิ เช่นไดโฟม ไม่ตายซื้อยี่ห้ออะไรมาเนี่ย เช่นใดไงอ้าวมือไปไหน กำลังกูดิ กลับไปไหม อ๋อ จะกลับไปบอกเพื่อน ว่าเชนไรกระจอก พี่ยังไม่ตาย ใช่ ไม่
มันทำอะไรพี่ไม่ได้ ต่อไปนี้ พวกเราจะไม่ตาย ตาย แต่แล้วตาย จงไม่บอกพวกทุกตัว พวกเราพร้อมทุกตัวแล้วพี่ บอกพวกมันว่าอะไรพี่ว่าอย่ามาแตะตัวกู อ้าวเฮีย เกี้ยง Okey, kita คุณท่าน kita คะ tengok. ข้าวต้มร้อนๆค่ะ Okey, kita tengok iklan tadi. Kita tengok iklan tadi kan? Ya. Kita tengok iklan tadi. Okey, bila kita tengok iklan tadi, yang pertama sekali dia nak tunjulkan tentang dia punya racun tu. Yang pertama, racun semburan untuk nyamuk, kan? Tengok dia punya iklan tu. Yang pertama dia buat dalam bentuk drama. Drama iaitu drama keluarga, ada ibu, ada anak dan juga ada nyamuk. Okey, nampaklah dia punya iklan tu. Jadi dia macam drama berseri tapi dalam bentuk lawak, kelakar. Kan? Ini salah satu daripada cara-cara untuk nak menarik perhatian orang ramai. Okey, lepas tu dia cepat, dalam iklan pertama tu dia tunjukkan yang pertama sekali cepat mati, yang kedua walaupun hak seekor nyamuk tu dah mati tapi kalau ada lagi nyamuk yang datang, dia dengan automatiknya dia akan mati juga. Kemudian abang tu kata racun dia tu sungguh berkesan, efektif. Kemudian iklan yang kedua tu dia ada macam serangga, tak kira lah apa pun, lipas ke apa ke, semut ke apa, masuk rumah dia. Okay. Dia sembok sekali, okey, semua mati dengan cepat. Okey, dan senang dibunuh. Yang iklan yang ketiga tu, jenama yang sama, syarikat yang sama, dia tak mati, dia semut tu tak mati, tapi semut yang bawa balik ke sarang, semut tu yang kena kemudian bawa balik ke sarang, dia boleh membunuh semua semut-semut yang ada dalam kubu ataupun sarang semut, mati habis semua. Itu nak menunjukkan bahawa dia punya iklan dia nak sampaikan kepada pengguna bahawa dia punya semburan tu sangat berkesan. Bukan setakat membunuh, walaupun dia lambat nak membunuh, tetapi dia membunuh punca semut tu datang daripada sarang. 3 jenis iklan ni dari syarikat yang sama ni, dia cukup menarik lah. Okay, kalau kita tengok sini, dia berbalik kepada nota kita ni, okay, yang cikgu bagi kat kamu. Okay, nota kita ni kita sambung balik yang permasalahan tu. Okay, kita tengok ni. Okey, reka bentuk pengiklanan merujuk kepada penciptaan dan penghasilan karya seni visual yang digunakan iklan untuk memasang produk atau perkhidmatan. Iklan yang berkesan seharusnya memperlihatkan ciri-ciri berikut. Yang pertama sekali, daya penarik yang dinamik. Bila dia buat, kita tengok orang ramai, orang masyarakat kita, tak kira di Thailand, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, kan? Mereka suka
keluarga-keluarga mereka suka tengok iklan, tengok drama-drama bersiri. Tak kisahlah apa pun, kalau kita tengok drama bersiri, ramai yang tengok dan mengikuti drama-drama bersiri itu sampai habis. Kalau ada 40 episod, kalau ada 100 episod dia akan ikut. Jadi menunjukkan di sini bahawa orang ramai ataupun pengguna cukup suka dengan drama. Jadi syarikat iklan nyamuk tadi ni, racun serangga tadi ni, dia membuat satu bentuk drama keluarga. Macam drama keluarga lah, tapi dalam bentuk kelakar, dalam bentuk lawak. Jadi ini merupakan satu daya penarik. Okey. Itu yang pertama tu, iklan yang berkesan. Seharusnya memperlihatkan ciri-ciri berikut. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama daya penarik. Yang dinamik. Okey. Daya penarik iklan tadi yang pertama kostum. Kostum dia punya iklan tu, kostum dari segi nyamuk, kostum dari segi semut, kostum daripada segi lipas. Nampak tak? Dan nak tengok tak yang apa? Tadi iklan tadi, apa lagi dia penarik? Apa lagi daya penarik? Dah? Halo? Ya, cikgu. Apa lagi dia penarik iklan tu? Selain daripada kostum pakaian dia, pakaian nyamuk, pakaian semut, pakaian lipat, apa lagi daya penarik iklan tu? Iklan tadi yang kamu tengok. Lakonan dia. Lakonan dia pun kan ada anak kan. Ada anak, ada mak dan juga ada dia punya pemangsa tu. Tak kira lah. Nyamuk tu. Dia punya gaya dia pun tu nampak menarik lah. Kita nak tengok sampai habis. Okey, dia ada daya penarik tu. Selain daripada tu, dia punya tarikan dia kepada lawak dia tu. Lawak. Okey, yang kedua, warna yang berkesan. Tadi kalau kita tengok warna-warna tadi ni, tengok dia punya warna botol penyembok racun. Botol. Tengok warna hijau kan? Pasal tak tadi warna hijau? Hijau putih lah. Tengok warna yang berkesan tu. Selalu orang suka guna warna hijau dan juga putih. Okey, yang ketiga, mesej yang jelas. Okey, iklan yang pertama tadi apa mesej dia nak sampai? Iklan pertama. Iklan yang pertama tu, apa mesej dia? Mesej yang dia nak sampaikan. Mesej yang dia nak sampaikan macam mana? Berhati-hati. Yang pertama tu, iklan pertama. Iklan pertama, mesej yang dia nak sampaikan. Yang pertama apa mesej apa? Sekali semut terus mati. Pasal tak? Nyamuk tu mati. Ya. Nyamuk tu mati ya. Sekali sembok saja. Okey, yang kedua, mesej yang kedua apa dia? Mesej yang kedua pun sama. Walaupun banyak serangga, sekali sembok dah mati semua. Iklan yang ketiga, mesej yang dia nak sampai, walaupun semut tu tak mati, tapi dia bawa racun tu pergi ke sarang semut, menyebabkan semua semut-semut yang ada dalam sarang tu mati. Itu mesej yang dia nak sampaikan dalam iklan tu. Okey, yang keempat, kesesuaian ilustrasi bersama tema. Ilustrasi ni maksud dia punya gambaran lah. Ilustrasi ni ialah gambaran daripada iklan tersebut. Macam mana gambaran tadi? Gambaran yang dia gambarkan dia gambarkan dalam satu family, dalam satu rumah, lepas tu digambarkan ilustrasinya orang yang berlakon tu sebagai nyamuk. Nampak tak? Itu nama dia ilustrasi yang sesuai dengan tema. Lepas tu tema dia ialah racun serangga. Okey, lepas tu dibuat dalam di mana tu? Dibuat dalam suasana kawasan dapur, ruangan dapur. Memang sesuai di situ lah. Dia kesesuaian ilustrasi bersama tema.
Lepas tu ilustrasi yang lain ialah dia gambarkan melalui kostum. Kostum seperti kostum nyamuk, kostum pakaian, kostum ataupun pakaian serangga yang lain seperti lipas ataupun semut dan juga nyamuk. Tadi ada 3. Nampak tak? Dia gunakan kesesuaian ilustrasi bersama tema. Okey, cogan kata bersama penggunaan prinsip rekaan. Cogan kata. Tadi cogan kata dia apa? Die. Nampak tak? Pasal tak? Dengar tak? Die. Tiap-tiap kali semut tu nak mati ataupun nyamuk tu nak mati apa semua, dia akan kata die. Maksudnya, dia nak habaq kata bahawa racun serangga tu kok mana pun akan menyebabkan serangga tu mati. Nampak ada cogan kata. Okey, yang keenam, unsur-unsur seni yang sesuai. Unsur-unsur seni ialah dia buat satu rakaman drama. Drama ada 3 orang pelakon dan ataupun lebih, di mana dia sesuai untuk menggambarkan keadaan keluarga dalam satu rumah. Dan juga ada binatang-binatang yang datang untuk nak kacau ataupun nak mengganggu ketenteraman di bahagian dapur. Jadi kalau kamu lihat yang kedua tu, tengok dia masuk dalam dapur ada 3, satu nyamuk, satu lipas, satu lagi semut. Okay. Dia ada di bahagian dapur. Orang yang main anak dia dengan mak dia macam tak nampak tiga seragam tu dalam keadaan kostum tu lah. Jadi dia ada unsur-unsur seni yang sesuai, yang menarik gitu. Jadi di sini iklan yang berkesan dipengaruhi oleh 6 benda ni. Kalau orang tanya kamu, okey, apa ciri-ciri iklan yang berkesan? Ciri-ciri iklan yang berkesan ada 6. Yang pertama, daya penarik. Yang kedua, warna yang berkesan. Yang ketiga, mesej yang hendak disampaikan. Yang keempat, kesesuaian ilustrasi bersama tema. Tema ni maksud dia, tema dia ialah racun serangga. Cogan kata bersama penggunaan prinsip rekaan. Cogan kata ni maksud dia satu tag, maksud dia satu perkataan yang menjadi tagline. Satu perkataan law ni yang menjadi tagline lah. Hashtag daripada headline tersebut. Unsur-unsur seni, tak kira lah kalau kita buat dalam bentuk drama, dalam bentuk kartun, dalam bentuk apa lagi? Dalam bentuk ilustrasi macam mana? Ilustrasi kita buat dalam bentuk yang agak moden sikit, seperti yang akan berlaku pada zaman-zaman ke depan, ataupun kita buat dalam keadaan dia di zaman batu pun boleh. Tapi dia kena sesuai lah dengan keadaan. Macam-macam dia punya idea, macam-macam dia punya kreativiti, macam-macam dia punya inovasi, macam-macam dia punya pemikiran-pemikiran yang boleh membawa kepada daya tarikan kepada pengguna-pengguna ataupun penonton-penonton yang melihat iklan tu. Nampak tak? Ada, jadi kita tahu dah ni. Jadi kalau nak buat satu iklan, dia mesti ada 6 ciri-ciri ni. Okay, daya penarik, warna, mesej, kesesuaian ilustrasi, cogan kata dan juga unsur-unsur seni. Okey, Elena, ada apa-apa nak tanya tentang 6 benda? Tak ada. Tak ada. Okey. Lepas tu, tengok ni dia punya ilustrasi, nampak tak? Ilustrasi. Okey, ni nampak ilustrasi dia punya iPhone, nampak tak dia punya ilustrasi? Dia bentuk dia agak ke depan sikit, nampak dia tunjukkan bahawa benda ni akan bertambah maju. Okey. Kemudian begitu juga dengan ni. Ni cikgu nak buat ilustrasi ni, nampak daripada otak dia, nampak dia buat robot tu, kemudian dia punya otak ni. Otak ni menunjukkan bahawa macam-macam kita boleh buat. Dia punya orang panggil pemikiran, inovasi, kreativiti yang akan datang. Jadi menunjukkan bahawa nampak dalam gambar ni, ilustrasi dia menunjukkan bahawa nanti ke hadapan ni dunia akan menjadi lebih maju. Nampak dia punya gambar ni dia tunjukkan bahawa ke depan, masa depan masa depan. Begitu juga dengan iklan yang ditunjukkan dalam poster ni, bentuk iklan dalam poster. Okay. Kalau kita nak buat iklan dalam bentuk dalam media masa pun boleh juga. Kita buat iklan. Okey, lepas tu dalam bentuk poster nampak dia punya gambar ni. Okey, dia punya handset ni.
masuk dalam ayak, tak ada masalah. Ini jenis Sony. Okey. Ini contoh-contoh reka bentuk pengiklanan menggunakan poster. Selain daripada media massa, yang cikgu tunjukkan tadi, apa ni, menggunakan iklan dalam TV ataupun dalam YouTube ataupun dalam Twitter ataupun dalam Instagram ataupun Facebook. Selain daripada itu, kita boleh gunakan poster. Poster, nampak poster-poster ni. Poster ni pun dalam bentuk pegun, gambar pegun. Gambar pegun ni pun kita boleh masukkan dalam YouTube, dalam Twitter, dalam Instagram, dalam WhatsApp, macam-macam lah. Telegram, kita boleh masukkan. Ini berbentuk poster. Dan poster ni kita boleh tengok kalau kita pergi di tepi-tepi jalan tu, banyak dia letakkan poster-poster. Okey, dalam pengiklanan kamu tengok selain daripada yang diwar-warkan dalam media massa, boleh juga diiklankan pada botol ataupun tempat ataupun barang keluaran tu sendiri. Contohnya macam tadi racun serangga, pemusnah serangga lah. Racun serangga, kita ambil racun serangga lah. Di dalam ataupun di luar botol ataupun tin racun serangga tu telah diletakkan dengan berbagai maklumat. Kalau kita tengok dalam tin racun serangga tu, kita akan dapati ditunjukkan dia punya kelas racun. Kelas racun jenis apa? Jenis pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke. Kalau kelas pertama tu kena tu bahaya sikit lah. Kelas pertama, kelas kedua dia kelas keempat, jadi kurang bahaya, dia boleh membunuh serangga-serangga saja. Okay, tapi kalau berlebihan dia boleh menjejaskan kesihatan manusia dia. Jadi tak boleh terkena dengan mata kita, dengan hidung kita, mulut kita, telinga kita, bahaya. Jadi diletakkan dia punya tanda-tanda bahaya tu, tanda-tanda amaran, tanda-tanda supaya kita menjauhi daripada terkena tu, ada di dalam botol tu. Ini menunjukkan bahawa kita iklankan juga masalah keselamatan pada pengguna di mana? Di tempat barangan tersebut berada. Okey. Contoh di sini yang kita tengok di sini racun. Kalau kita tengok di sini ni racun, nampak kelas yang ketiga, ada kelas ketiga, ada kelas keempat ni. Racun ni digunakan untuk petani-petani, ataupun untuk buat bendang bagi serangga-serangga tak dekat kepada padi tu. Ini contoh. Jadi kalau kita tak sembur racun pada padi tu, nanti serangga-serangga tu datang dan boleh menyebabkan padi tersebut akan dimakan oleh serangga. Jadi untuk nak mengelakkan daripada padi kita rosak, padi kita dimakan oleh serangga, jadi kita sembur sejenis racun. Okey, racun serangga. Begitu juga begitu juga racun anai-anai ni, contoh racun anai-anai. Okey. Ini contoh racun anai. Anai-anai ni kalau ada di rumah kita, dia boleh menyebabkan segala bentuk papan kayu yang dibina pada rumah kita ni hancur habis, dia makan habis kayu-kayu. Jadi untuk nak mengelakkan kayu-kayu ni dimakan oleh anak-anak, dia dicipta satu jenis racun. Racun ni kita boleh sapu pada lantai rumah ataupun tiang rumah ataupun kuda rumah kita ni yang dibuat daripada kayu. Bila kita sapu, anak-anak tidak boleh mendekati ataupun anak-anak yang cuba untuk makan kayu-kayu tersebut, ya, mati. Jadi selamatlah kayu kita ni tak apuk dan dia juga tak boleh menyebabkan rumah kita runtuh. Runtuh ni kalau anak-anak banyak lah. Boleh runtuh rumah. Ni contoh barangan keluaran untuk racun anak-anak. Nampak tak dia letak tanda-tanda bahaya amaran dan juga kelas-kelas racun tu dan punya langkah-langkah keselamatan, kandungan apa yang ada dalam racun tersebut semua siap. Ada. Dia punya matlamat produk nyatakan dengan jelas, iaitu untuk membunuh anak-anak. Nampak tak? Itu simbol dia. Dia buat dalam bentuk simbol.
Lepas tu pemilihan penggunaan secara media cetak menggunakan kaedah penyampaian fakta. Ni fakta ni. Ini semua merupakan fakta. Okey, mematikan anak-anak cross prak. Okey, lepas tu warna merah memberikan penegasan maklumat yang hendak disampaikan. Nampak tak warna merah? Dia membunuh anak-anak. Okey, jauhi daripada kanak-kanak, dia berwarna merah. Tulisan berwarna putih menunjukkan keyakinan terhadap keberkesanan produk. Okey, melindungi rumah anda dari ancaman anak-anak. Nampak? Ditulis dengan menggunakan huruf berwarna putih. Daya penarik yang dinamik pada produk iaitu ketahanannya sehingga 5 tahun. Tahan sehingga 5 tahun. Maksudnya kalau di spray pada kayu, tahan dia selama 5 tahun. Anak-anak tak boleh ganggu kayu tersebut selama 5 tahun. Maklumat berkaitan bahan dinyatakan dengan terperinci. Bahan-bahan digunakan dalam racun anak-anak itu dia, kandungan dan sebagainya. Ini semua menunjukkan iklan-iklan ataupun fakta-fakta ataupun dia punya maklumat-maklumat yang diletakkan pada bahan ataupun barangan yang hendak dijual. Hendak dipasarkan. Jadi orang tengok, pengguna tengok puas hatilah. Nampak tu ada setengah racun yang tak ditulis benda-benda ni, kosong je buh sebagai buh jenama dia, lepas tu buh tanda ni, lain tak ada. Itu agak meragukan. Jadi kalau pengguna tengok kita nak beli pun rasa was. Kalau boleh dia mendapat kelulusan daripada syarikat-syarikat berautoriti. COP di sini, COP Sirim ke, COP KKM ke, COP macam-macam. Itu nak menggambarkan bahawa produk tu berkualiti dan disahkan selamat digunakan. Okey. Seterusnya. Satu lagi tarikan kepada pengguna selain daripada iklan-iklan yang menarik dan juga maklumat-maklumat ataupun fakta-fakta yang jitu diletakkan pada barangan tersebut. Selain daripada itu dia ada dia punya tarikan untuk pemasaran yang lain. Okey, yang pertama sekali kamu tengoklah. Kamu tengok yang ni dia nak jual apa ni, produk dia ialah penapis air. Penapis air dan juga tempat apa yang panggil water dispenser. Maksudnya di situ ayak minuman. Ayak minum kita satu nak ambil ayak sejuk ada, ayak panas pun ada. Ni ada dua ni buatan Korea. Okey, lepas tu ada satu filter yang diletakkan di luar rumah. Ni nak tapi ayak. Kalau ayak pipe di negeri Perlis ni, ayak pipe ni dia ada klorin. Semua ayak pipe yang ada di Malaysia ni dia ada unsur-unsur klorin. Klorin ni digunakan di dalam takungan air, tak kira di mana pun, takungan air JKR ataupun syarikat air Perlis ni. Okey, di situ diletakkan klorin. Klorin ni tujuannya untuk membunuh kuman. Okey. Kadang-kadang kesan klorin ni kalau kita perasan, kalau kita ambil ayak tu kita cup tu dia ada bau sikit-sikit klorin tu. Okey. Klorin ni baik untuk kesihatan iaitu dia boleh menghapuskan kuman. Tetapi kalau berlebihan dia agak bahaya. Jadi untuk nak mengelakkan daripada air kita tu terlebih klorin, jadi kita pasang ni lah. Pasang satu penapis air yang besar ni. Penapis ayak. Penapis ayak ni dia ada beberapa lapisan ni, lapisan pasiak, lapisan karbon, lapisan macam-macam ni dalam ni. Lapisan apa lagi, tanah liat lah apa dalam ni, dia akan tapis. Tapis ayak tu dia akan keluar dalam bentuk ayak yang begitu bersih. Lepas tu dia masuk lagi dalam satu tapisan lagi. Ni satu penapis ayak, ada 7 lapis. Masuk lagi dalam ni, dia menggunakan teknologi nano. Nano ni dia akan tapis sehingga ke molekul yang paling kecil sekali. Dan hasil dia air yang kita minum. Air yang kita minum adalah air yang betul-betul bersih,
tidak lagi tercemar dengan klorin dan sebagainya. Yang terselamatlah untuk diminum dan dia berkhasiat. Okey. Harga dia tengok dia ditawarkan harga, tengok dia letak warna merah dengan kuning. Ini menunjukkan bahawa ada pengurangan harga. Asalnya dengan harga 2,000 lebih, sekarang dijual dengan harga 1,329 saja. Jadi di sini ada tarikan dari segi harga. Harga tu ialah harga yang murah daripada biasa, dibuat dengan warna kuning dan juga merah, nampak? Lepas tu dari segi kualiti diletakkan satu stiker 10 tahun dijamin, 10 tahun tak rosak, tak apa, boleh digunakan selama 10 tahun. Berbaloi lah kalau beli free installation, maksudnya dia pasang percuma di rumah kamu. Okey, kamu cuma bayar 1,329. Dua benda ni kamu dah dapat. Ini contoh iklan lah. Contoh iklan yang diletakkan pada satu brosur ataupun satu muka surat ataupun satu page. Satu page, tak perlu banyak-banyak, tak perlu buat iklan yang banyak-banyak, kosnya agak murah dan boleh diedarkan, boleh di-snap, boleh disebarkan melalui WhatsApp dan sebagainya. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook dan juga YouTube. YouTube pun tak semestinya buat iklan bergerak, iklan dalam bentuk pegun, gambar pegun pun tak ada masalah. Jadi pemilihan periklanan melalui media cetak iaitu flyers. Flyers ni nama dia flyers ataupun brosur menggunakan kaedah kenyataan yang merangsangkan, contohnya free installation. Nak pasang semua ni percuma. Okey, tengok saiz perkataan yang besar dan warna merah untuk menyerlahkan fokus utama iklan. Dia free installation, maksudnya tak perlu bayar kos untuk nak pasang. Penggunaan daya penarik yang dinamik melalui tawaran tempoh jaminan dan potongan harga. Selain daripada jaminan, dan ni jaminan ni cop jaminan. Cop jaminan 10 tahun guna dan juga potongan harga. Ini dinamakan sebagai daya penarik yang dinamik. Okey. Setakat tu Leda, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada, boleh faham tak dia punya cara iklan apa semua, apa yang ciri-ciri yang ada pada iklanan, apa ciri-ciri yang ada untuk kita buat pemasaran. Nampak tak dia punya apa cara-cara kita nak buat. Ni yang dinamakan sebagai teknologi pemasaran. Ni nama dia teknologi pemasaran. Kita menggunakan daya kreativiti kita, daya inovasi kita, daya idea kita yang bernas lah. Ilustrasi yang begitu menarik untuk nak bagi tahu pengguna hasil daripada apa? Benda yang kita nak jual tu. Boleh? Nampak tak? Nampak tak? Okey. Jadi kalau orang tanya kamu macam mana kita nak menghasilkan satu bentuk pemasaran yang menarik, yang begitu efektif. Jadi kamu boleh buat ni lah. Kamu nyatakan ciri-ciri. Ada berapa ciri? Ada 6 ciri semua. Okey, lepas tu kamu boleh nyatakan di sini apa ni walau bukan setakat kita iklan di luar iklan tu, tapi di bahan tu kita kena letakkan pelbagai faktor-faktor tentang barang yang kita nak jual. Lepas tu kita iklankan apa kelebihan-kelebihan, apakah dia punya kelebihan yang ada pada produk yang kita nak keluarkan. Nampak tak? Yang penting tu cop 10 tahun ni. Ni 10 tahun jaminan ni. Ni payah orang nak bagi ni. 10 tahun jaminan maksudnya benda ni boleh guna selama 10 tahun. Okey. Ada soalan lagi? Cikgu rasa setakat tu saja untuk hari ni. Lebih kurang setengah jam lebih ni. Okey. Ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada, cikgu nak stop sampai di sini. Nanti apa-apa bentuk latihan, kerja apa semua nanti cikgu akan beritahu dalam grup WhatsApp. Boleh? Boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Ya, salam. Sama-sama.